Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini kita akan berbicara tentang bab az-zakah. Apa itu az-zakah? Az-zakah lughatan dari segi bahasa bermakna numu. Bermakna numu wa ziyadah wal barakah wal kathrah. Banyaknya. Numu ni tumbuh subur, iaitulah biasa digunakan pada pokok tumbuh subur kan. Orang dia tumbuh subur. Harta, benda-benda lah, benda-benda. Waziyadah, benda jugalah, benda yang bertambah. Numu ni yang bertambah, bercambah, benda tu sendirilah. Ziyadah ni dia bertambah banyak kan. Contohnya kalau harta tu daripada 1 jadi 2 jadi 10, dia bertambah, tu ziyadah tambah. Barakah ni pertambahan terhadap perkara yang tak nampak, contohnya usaha, umur, waktu, dia bertambah. Walaupun waktunya 1 jam, tapi waktu yang barakah tu dia bertambah. Berkat dia bertambah, macam-macam boleh buat dalam masa 1 jam berbanding waktu yang tidak berkat. Dia hanya kalau 1 jam lah kadarnya, boleh diukur 1 minit boleh tulis 1 huruf, boleh tulis 1 kalimah. Maka kalau 1 jam 60 kalimah je, contoh begitu kan. Tapi kalau barakah dalam 1 jam tu boleh mungkin 100,000 kalimah, contoh. Kathrah ni dia umum lah, banyak. Baik. Az-zakah syar'an, zakat dari segi syarak ni, biasa kita faham zakat tu ialah perbuatan orang keluarkan zakat dan serah kepada amil kan. Tapi dari segi syarak, menurut mazhab Syafi'i lah, zakat tu bukan bererti orang tu keluarkan harta dia atau duit dia untuk bayar zakat. Tapi zakat tu sendiri bererti ia adalah sejenis istilah, kata nama, ismun kan. Istilah, kata nama, umum. Ini ialah qaid lidukhul ataupun jinsun fi ta'rif. Kemudian li akhdhi syai'in makhsus, mengambil sesuatu yang tertentu. Jadi keluar semua jenis istilah yang lain selain daripada istilah yang berkaitan dengan mengambil harta tertentu sahaja. Harta macam-macam, tapi dia bukan semua jenis harta. Bukan harta, sesuatu lebih umum daripada harta kan. Apa-apa je lah, yang tertentu aja. Kemudian min malin makhsus, terkeluarlah apa-apa sahaja benda, perkara tu, semua terkeluar, melainkan hanya berkaitan dengan harta saja. Zakat ni ialah berkaitan dengan harta. Yang syai'un ni terkeluar, jadi dikhususkan lagi dengan harta saja. Kemudiannya mentang-mentanglah dia hanya harta tertentu, jadi kita tengok orang tu pakai emas, kita ambil je sebagai zakat, tak boleh. Dia kena ada ala awsafin makhsusah. Nak ambil zakat tu kena ada cara yang tertentu. Bukan main ambil sesuka hati saja. Dia ada cara tertentu. Ada dia punya nisab, ada dia punya haul, ada dia punya kategori-kategori dia lah. Macam mana kalau emas diguna atau tak diguna dan sebagainya. Kemudian yang bahagian yang keduanya pula, ini tentang harta tadi tu. Bahagian kedua, ia li ta'ifatin makhsusah. Li ni untuk, iaitulah diagihkan, untuk diagihkan kepada ta'ifah, golongan yang tertentu. Jadi dia satu istilah mengambil harta tertentu, mengambil suatu harta yang tertentu dengan cara tertentu untuk diagih kembali. Nanti dia ada satu proses. Baik, dalil. Daripada Al-Quran, kalau Allah Ta'ala
Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Tengok ejaan. Wa atuz zakah. Tengok solat ejaan dia. Kalau seandainya kita eja biasa, maka potong markah. Sebab apa? Tidak mengeja seperti mana Al-Quran yang sebenarnya. Kita ikut rasam imla'i. Ini rasam Osmani. Baik. Kalau dah dua tempat salah ni, ini tolak satu, ini tolak satu, dah jadi kosong markah. Sebab apa? Markah dalil ialah dua. Dah tolak dua, habis. Dengan sebab salah eja. Bunyi betul. Surah Baqarah ayat 43, tak payah jawab dalam tak payah tulis dalam jawapan pun tak apa. Kemudian dalil daripada sunnah, an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Umar ni Abdullah bin Umar, bahawa Nabi SAW telah bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Dibina. Ni ada baris depan ni, kemudian baris bawah sebelum akhir, berarti di, kan? Dibina Islam itu atas 5 perkara. Pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Okey. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Okey. Ini illallah. Nombor 2, wa iqamas salah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Yang nombor 2 ni mendirikan solat, yang ketiga ni menunaikan zakat. Inilah yang kita nak belajar. Inilah yang syahid kepada dalil ini dalam bab zakat. Yang keempatnya haji. Yang kelima saum Ramadan. Ini dalil daripada dalil inilah. Dalil yang lain dia ada susunan yang lain lagi. Itu tak penting, yang penting ada syahid daripada dalil hadis ini. Menunaikan zakat tu adalah salah satu daripada tiang dibinanya Islam itu. Bunya al-Islam ala khamsin. Dibina Islam itu di atas 5 tiang. Baik. Telah ijma' ulama bahawa zakat itu disyariatkan. Hukum zakat. Hukum zakat. Okey. Ittafaqa. Apa beza ijma' dengan ittifaq? Ijma' ni tak ada khilaf lah, kecuali qaul yang syadz, yang ganjil, yang asing lah. Maknanya tak ada pertikaian. Itu maksud ijma'. Ittifaq ni sepakat. Maksudnya lebih daripada majoriti lah. Kalau majoriti tu aksarun. Tapi kalau ittifaq ni lebih daripada majoriti. Ulama mengatakan bahawa zakat itu wajib. Okey. Jadi dekat sini satu markah. Maksud wajib tu ialah yuthabu fa'iluha, yang menunaikan zakat itu mendapat pahala. Kemudian wa yu'aqabu tarikuha. Meninggalkan zakat tu hukumnya berdosa. Buat dapat pahala, meninggalkannya ataupun tak buat dapat dosa. Kemudian satu lagi, wa yukfaru. Ini salah je. Wa yukfaru jahiduha. Ini satu markah lagi. Dan dikafirkan, ataupun wa yakfuru. Bukan wa yakfuru, yakfuru. Kufur, menjadi kufur jahiduha. Baik. Jadi markahnya terletak pada wajib, hukum zakat itu, dan kufur jahiduha artinya orang menentang. Menentangnya kufur. Baik. Aqsam zakat. Aqsam ni maksud dia apa? Pembahagian ataupun jenis zakat. Ada dua. Satu, zakat terhadap fitrah. Kedua, zakat terhadap harta. Zakat terhadap fitrah. Fitrah ni artinya jiwa. Jiwa. Zakat terhadap jiwa.
Setiap jiwa yang lahir di atas dunia ni perlu disucikan. Disucikan kan zakat. Jadi bukan berarti lahir-lahir kena disucikan terus. Dia ada waktu. Apakah waktu ataupun syarat untuk disucikan fitrah tersebut? Waktunya ialah pada bil fitri, ketika telah selesai. Fitru tu berbuka puasa lah kan. Telah berbuka puasa pada bulan Ramadan, artinya telah selesai bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan, masuk maghrib, akhir Ramadan, besok nak raya. Tu maksudnya fitrun, besok nak hari raya fitrah, hari raya berbuka. Fitrah tu berarti jiwa, fitrun, Idul Fitri, hari raya berbuka. Boleh berarti berbuka, boleh berarti fitrah. Fitrah tu artinya jiwa, kan? Boleh berarti naluri pun fitrah juga kan, naluri. Okay. Jadi zakat fitrah ataupun zakatul fitri iaitulah sedekah tajibu, yang wajib. Okey. Ini satu bahagian. Bil fitri dengan berbukanya sempena. Berbuka ni kira sempena. 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 Okey. Melirukan ya. Okey. Sedekah yang wajib sempena berbuka daripada bulan Ramadan, bukannya puasa Ramadan hari tu aja, bukan. Satu bulan tu. Okey. Jadi markahnya tu 2, merangkumi semua ni. Tak boleh separuh. Kena semua ni. Kalau tulis separuh je, tak ada markah. Kemudiannya zakat harta amwal, iaitulah zakat yang wajib. Ini yang tadi ni sedekah yang wajib. Yang ni zakat yang wajib. Bolehlah kita nak zakat yang wajib ni, kita nak zakat ni nak tukar kepada sedekah, sedekah ni nak tukar kepada zakat, mana-mana pun boleh. Sebab kalau keluar soalan pun kata mal murad apa yang dikehendaki. Jadi bolehlah buat ayat sendiri. Okey. Zakat yang wajib ataupun sedekah yang wajib. Okey. Fima yamliku min al-amwal al-makhsusah, terhadap apa yang apa yang ia miliki daripada harta yang tertentu. Ma ni berarti apa? Apa yang. Ma ni ada 2 maksud dia. Satu tidak berarti menafikan, satu lagi apa yang mausul. Okey. Itu zakat harta ialah apa yang ia miliki daripada harta tertentu. Okey. Kedua-duanya hukum dia wajib. Baik. Dalam takrif tadi dia kata li taifatin makhsusatin kan. Li taifatin makhsusatin. Okey. Taifah kan, artinya nak diagih kepada golongan tertentu. Siapa golongan tu? Golongan itu ialah ni. Ni masarif az-zakah. Masarif az-zakah, iaitulah asnaf lah. Biasa kita sebut asnaf. Golongan yang berhak menerima zakat. Siapa mereka? Pertama, fakir. Kedua, miskin. Ketiga, amil, iaitulah tukang kutip zakat. Yang keempat, al-mu'allaf, orang yang dijinakkan hatinya sebab baru masuk Islam. Yang kelima, raqib, orang yang dijanjikan, hamba yang dijanjikan bebas kalau dia bayar suatu jumlah kepada tuan dia menurut perjanjian yang ditulis. Perjanjian tu mesti ditulis.
al-mukatab, ditulis. Hamba yang buat perjanjian bertulis dengan tuan dia. Sekarang ni dah tak ada hamba, tak ada lah kan. Raqib ni dah tak ada dah, sebab hamba dah tak ada. Yang ada tuan hamba, dan juga hamba diri pacar yang hina, dan juga tuan hamba, tuan hamba lah. Istilah orang dulu lah kan. Yang keenamnya al-gharimun, orang yang berhutang. Ketujuh fi sabilillah, pada jalan Allah, iaitulah jihad. Ada dua sini, jihad dan dakwah. Dan ke-8 ialah ibnu sabil, anak jalanan. Artinya orang yang dalam musafir, anak jalanan itu kan. Dan juga orang gelandangan yang tak ada rumah, tak ada hidupnya sebatang kara. Itu ibnu sabil lah, anak jalanan kan. Tapi orang gelandangan, ya, tengoklah kalau mufti memasukkan mereka itu dalam istilah ibnu sabil, orang gelandangan, bolehlah terima zakat. Memang berhak pun, sebab orang gelandangan dia memang fakir miskin pun. Kalau tidak, buat apa dia duduk bersepah, tak ada rumah, hidup sebatang kara kan. Okey. Fakir siapa dia? Fakir orang yang ada la malalahu wala kasab. Nombor satu, dia tak ada harta dan tak ada kerja. Okey. Man, ambil di sini, man la malahu wala kasab. Atau ini nombor dua. Lahu mal wa kasab, la yaqa'u mawqa'an kifayah, tidak menduduki, la yaqa'u, tidak menduduki kedudukan yang cukup. Yaqa'u tu menduduki lah. Kalau nak ringkas, walakin, okey, walakin boleh, akan tetapi, kan, la yakfihi, la yakfihi, okey, tak cukup, au lahu malun wa kasbun walakin la yakfihi. Okey, kalau buat ayat sendiri lah, lebih mudah. Ada harta, pekerjaan, tapi tak cukup. Tak lepas untuk satu hari kan, makan berdikit-dikit, bercukat-cukat. Miskin pula, yaqdiru alal mal, ada harta, au kasab, yaqa'u mawqi'an min kifayah, cukup, walakinahu la yakfihi. Jadi walakin ni jadi ada istisna ni, jadi masalah ni. Yang betulnya ialah, sepatutnya yang lebih fasihnya lah, dia tak gunakan adat istisna tu, dia terus ya, wala yakfihi. Dia terus gitu je, maka sirahnya lebih fasih lagi ya, wa yakfihi, kan, wala yakfihi. Jadi yaqa' ni tak payah ikut. Alladhi, kita buang gini, lahu malun au kasbun, yakfihi, kita buang gini, kita ganti, ya, kita buat ini yakfihi. Okey, jadi kita buang macam ni. Jadilah ayat dia, lahu malun au kasbun yakfihi wala yakfihi. Mencukupi, wa yakfihi, dan tak cukup. Cukup dan tak cukup, artinya cukup-cukup. Cukup dan tak cukup, artinya cukup-cukup. Dia tidak ada penafian, pengecualian. Kalau pengecualian ni dia tak dapat digambarkan lah dalam bahasa Arab kan. Jadi cukup dan tak cukup, artinya cukup-cukup. Wala yakfihi. Okey, boleh, lahu malun au kasbun yakfihi wala yakfihi. Ni amil, siapa dia amil? Ialah as-sa'i.
orang yang bekerja. Okey, satu. Yu'ayyinuhu waliyul amri. Alladhi ambil lah. Yang dilantik. Yu'ayyinu ni dilantik oleh pemerintah, waliyul amri, lihasri amwaliz zakah, untuk hasrun ni kumpulkan harta zakat, wa tauzi'iha, dan agihkan. Okey, jadi ada 3 poin kat situ. Satu, yu'ayyinu waliul amri, as-sa'i yu'ayyin alladhi yu'ayyinuhu waliul amri. Ni sekali lah ni. Ni satu lah. Ni satu poin lah. Okay. Yang kedua, li hasri atau li jam'i amwali zakat. Yang ketiganya, tauzi'. Okey. Tauzi'. Okey, 3 poin. So, mu'allaf ialah muslim. Muslim. Ni ada tertinggal poin. Tinggal poin di sini. Hadis. Okey. Ataupun jadid, baru dalam Islam. Hadithu ahdi bil Islam. Hadithu ahdin bil Islam. Baru masuk Islam. Ahdun tu zaman lah. Hadis ni baru. Okey. Sampai sini pun dah okey. Orang baru masuk Islam. Yatawaqqa bi'ata'ihim ayyuqawi islamahum. Diharapkan ataupun disangkakan i'ta'ihim, dengan memberikan kepada mereka duit zakat itu, ayyuqawi islamahum, akan menguatkan lagi Islam mereka. Itu satu. Kedua, seorang Muslim dzuwijahah, orang yang ada kedudukan, au makanah, ataupun dan juga makanah, kedudukan juga di dalam kaum dia, yatawaqqa' bi'ata'ihim islama amsalihim. Diharapkan juga dengan beri zakat kepada mereka itu, orang yang berpengaruh dalam kaum dia tadi, bila bagi zakat kepada ketua kaum dia tu, maka islamu amsalihim, kaum dia juga akan masuk Islam kerana tertarik dengan kemurahan Islam. Ni orang yang mata benda dah kan. Bagi orang biasa-biasa, apa nak cari lagi? Dia atas dunia ni harta, pangkat, kedudukan, kepentingan diri sendiri kan. Bila dah masuk Islam, maka Islam mentarbiah supaya disucikan harta mereka itu daripada kecintaan harta benda, kedudukan dan pangkat. Jadi siapa orang masuk Islam, ataupun lahir dari Islam sampai berpuluh-puluh tahun, tapi perangai dia sama macam orang jahiliah juga, cinta pada harta, matlamat dari harta dan kedudukan, tak adalah beza kedudukan mereka dengan orang-orang tu, orang jahiliah. Cuma bezanya ialah agama Islam saja. InsyaAllah selamat daripada api neraka yang kekal selamanya itu lah, mudah-mudahan. Yang kelima, raqib, iaitulah orang yang membuat perjanjian bertulis. Orang raqib ni saya orang yang mengintai-intai kan, mengintai peluang untuk bebas daripada tali perhambaan, tali perhambaan kan. Mereka ialah al-mukatab, orang yang melakukan perjanjian bertulis. Yang ta'aqada ma'a sayyidi al-malik lahu ala ayyajliba lahu aqsatan minal mal bijuhdihi, yang berjanji dengan tuan dia, sayyid ni tuan dia, tuan yang memiliki dia tu, hamba ni dia ada tuan dia tu boleh jual dia. Jangan marah, nanti kena jual, kata Tiga Abdul sayyiduhu al-malik lahu, kemudian ayyajliba lahu aqsatan, agar yajliba, memberikan ataupun menyerahkan kepada tuan dia, lahu ni tuan dia, aqsatan, beberapa jumlah, minal mal, bijuhdihi, dengan usahanya sendiri, iaitu dengan usaha hamba itu sendiri, kena cari sendiri harta duit, harta benda, seperti sehinggalah mencapai satu jumlah seperti yang dijanjikan,
dan diserahkanlah kepada tuannya itu untuk membebaskan dirinya sendiri dengan hasil kerjanya sendiri. Hamba ni sebenarnya dia kerja tak ada duit kalau dia kerja dengan tuan dia. Kalau dia nak duit ataupun nak harta juga, dia kena buat side income dengan kebenaran tuan dia. Kalau tuan dia tak benarkan, tak boleh juga. Tapi kalau dia mukatab, tuan dia kena benarkanlah untuk dia cari side income. Manakala kerja dengan tuan tak ada gaji, kerja dengan orang lain baru ada gaji. Boleh. Yang keenam, al-gharimun, orang yang berhutang. Bukan semua jenis hutang, tapi hutang yang macam mana? Alladzina, orang-orang yang asqalathum ad-duyun, orang yang dibeban, dibeban oleh hutang, wa ajazu, lemah, an wafaiha, untuk melunaskan. Wafa itu melunaskan hutangnya. Okey, ada dua keadaan situ. Satu, yang dibebankan hutang, kemudian ajazu, dia tak mampu bayar. Sampai situ kan poin dia. Fayu'ta haula'i ma yaqdiruna alaihi, maka diberikan kepada mereka itu ma yaqdiruna bihi, sekadar yang sekadar yang memampukan mereka itu, ala wafa' duyunihim, menunaikan. Wafa' ni menunaikan hutang mereka itu, tapi allati halat ajaluha, yang dah sampai waktu. Halat ajaluha, sampai waktu bayar. Kalau dia memanglah beban hutang dia, tapi lambat lagi nak bayar tahun depan, tu tak layak lagi untuk terima zakat. Ini kalau dia dah sampai waktu bayar, duit tak ada, jadi barulah boleh dia diberikan zakat, menerima zakat. Okey, jadi diberikan kepada mereka itu jumlah hutang yang dia tanggung. Satu, ma'a yakfihim mat'aman wa malbasan, dan ada bonus. Bonusnya ialah ditambah lagi boleh bagi zakat kepada mereka itu pada kadar memadai untuk makanan mereka dan juga pakaian mereka. Jadi bayarkan zakat untuk orang berhutang, satu. Keduanya, tambah lagi duit zakat tu dengan nilai boleh orang tu beli makanan dan pakaian. Okey. Yang ketujuh, fi sabilillah, ada dua tadi tu. Satu, mutatawwi', orang yang sukarelawan untuk berjihad fi sabilillah, berperang pada jalan Allah Ta'ala untuk mempertahankan negara Islam ataupun untuk melawan musuh-musuh Islam lah. Yang keduanya, lidakwah, untuk berdakwah ilal Islam. Okey, untuk berdakwah kan, ini nombor dua. Ini nombor satu. Satu berjihad, satu berdakwah. Dan juga wadifa' anhu, mempertahankan Islam. Mempertahankan Islam ni ada dua tadi, dengan cara jihad dan dengan cara dakwah kan. Yang ke-8, Ibnu Sabil, anak jalanan gelandangan, iaitulah orang dalam perjalanan musafir. Yang dimaksud sini musafir, orang yang dalam musafir. Yang musafir itu mubah, yang harus. Kalau dia bermusafir untuk pergi merompak, melanun, tak boleh. Sebab tu musafir yang tidak harus, haram. Kemudian tengah jalan, inqata'at nafaqatu safarhi, terputus nafkah perbelanjaan musafir dia, putus perbelanjaan dia. Fayu'ta, maka dia diberilah apa yang mencukupi, ma yakfihi, mencukupi dalam perjalanan dia tu, zahaban wa iyaban, pergi dan balik. Iyab ni balik, zahab ni pergi. Jadi yang gelandangan tadi tu terkeluarlah sebab dia masuk dalam golongan fakir dan miskin. Manakala Ibnu Sabil ini khusus untuk orang musafir sahaja. Okey, wallahu ta'ala alam. Kemudian syurut istihqaq az-zakat. Apa beza
syurut istihqaq berhak mendapat zakat dengan masarif zakat tadi tu. Kan masarif zakat tu kan asnaf yang berhak mendapat zakat. Yang ni pula syarat berhak mendapat zakat juga. Okey. Yang tadi tu dalam asnaf tadi tu katalah fakir miskin kan, fakir miskin. Fakir miskin. Bukan semua fakir miskin dia mentang-mentang dia fakir, dia miskin boleh dapat zakat. Dia kena ada syarat dia. Syarat fakir yang macam mana? Walaupun dia fakir, tapi bukan semua fakir. Syarat yang pertama ialah mestilah dia tu Islam. Mestilah dia tu Islam. Lawan Islam ialah ghairu muslim. Ghairu muslim fala tudfa az-zakah, tak boleh diberikan. Tak boleh diberikan zakat kepada orang kafir. Syarat kedua adamul infak. Orang yang nak menerima zakat tadi tu, yang kita nak serahkan zakat kepada dia tadi tu, adamul infak, mestilah pemberi zakat tadi tu tidak menjadi kewajipan untuk memberi nafkah kepada dia. Contohnya bapa kepada anak kan. Dia nak bayar zakat. Jadi dia bayar zakat kepada anak dia sebab dia kata anak dia miskin, kesian. Tak boleh. Sebab apa? Anak tu di bawah kewajipan infak dia. Infak nafkah kan, wajib pada bapa tu memberi nafkah kepada anak. Jadi syaratnya mestilah pemberi zakat tu adamul infak kepada orang yang bukan golongan yang dia wajib memberi nafkah. Zakat kepada bini, zakat kepada anak, tak boleh. Kalau zakat kepada mak bapak, tengok kalau mak bapak tu tak ada orang lain yang nak tanggung ataupun memberi nafkah kepada mak bapak dia, tak ada orang lain kecuali anak dia itulah yang memberi nafkah kepada mak bapak dia, maka tak bolehlah dia bagi zakat kepada mak bapak dia. Sebab mak bapak tu termasuk dalam tanggungan dia. Kalau mak bapak tu dia boleh berdikari, anak dia ramai, jadi satu ketika tu dia miskin, apa perdana kan. Jadi mana-mana anak tu dia bolehlah bagi zakat kepada mak bapak dia, sebab tak ada anak yang tertentu untuk menanggung bapak dia, sebab di luar tanggungan dia kan. Anak perempuan dia dah berkahwin, miskin, bukan di bawah tanggungan mak bapak lagi kan, maka bolehlah ketika tu dia bagi zakat kepada anak perempuan dia yang dah kahwin tadi, kalau anak perempuan itu miskin. Okey, la takunu nafaqatuhu wajibah. Tidak wajib, iaitulah golongan yang tidak wajib ke atas pemberi zakat dia itu memberi nafkah. Tak wajib dia memberi nafkah kepada golongan tadi tu, maka dia bolehlah keluarkan zakat kepada orang tu. Nafkah tu wajibah alal muzaki, kepada orang yang beri zakat kan. Ketiga, ada qudrah alal kasbi. Mestilah orang yang menerima zakat dari tadi tak mampu, ada qudrah, tak mampu untuk bekerja. Kalau orang tu fakir miskin tapi kuat gagah, tapi dia malas kerja, ngorok, tidur. Macam mana tak miskin? Miskin tak sedekah. Sebab apa? Miskin, padahal badan gagah perkasa, badang, tapi malas, maka dia kerja minta sedekah. Orang macam tu tak boleh, tak layak untuk terima zakat. Tak layak. Alladhi la yaqdiru ala kasbin. Ada qudrah artinya la yaqdir, tak mampu untuk bekerja. Ma yaliqu bihi, yang selayaknya bagi dia lah. Kalau kerja tu tak layak, maka dia tak mampu. Contohnya dia sakit. Orang kata, engkau mengapa tak kerja? Aku sakit, macam mana nak kerja? Maknanya kerja-kerja yang lain tu semua dia tak layak nak buat kerana keadaannya yang uzur. Tapi kalau dia memang layak untuk buat kerja sampah-sampah, tapi tak nak dia kerja sebab dia kata malu, tu tak layak terima zakat. Baladul zakah, mestilah orang menerima zakat tu duduk dalam negeri tempat orang yang mengeluarkan zakat tadi tu. Ayakuna mustahiqan di zakah, orang yang berhak menerima zakat tadi tu mawjud pada negeri pemberi zakat.
pemberi zakat kan. Kalau orang Malaysia bayar zakat kepada orang Siam, kepada orang Indonesia, bukan dalam negeri dia, mana boleh kan, mesti bagi zakat kepada orang Malaysia juga. Orang Selangor bagi zakat kepada orang Kelantan. Macam mana tu? Oleh kerana pentadbiran agama Islam di negara Malaysia ni berbeza-beza antara negeri dan negeri, maka orang Selangor nak bagi kepada orang Kelantan, dah sana dah lain pentadbiran. Kerajaan negeri dan juga Jabatan Agama. Sepatutnya tak boleh. Tapi tengoklah macam mana fatwa daripada Mufti Persekutuan. Kalau JAKIM kata boleh, sah, maka sah lah. Kalau JAKIM kata tak sah, ya tak sah. Ikut kepada fatwa kebangsaan macam mana kan. Tapi yang pastinya, selain daripada orang Malaysia tak boleh terima. Yang kelima, ghairu hashimiyyin wala mutallibi. Mestilah orang menerima zakat tu bukan daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Iaitulah keturunan Nabi SAW. Tapi pada hari ini rasanya dah tak ada lagi ni. Sebab ghairu hashimi wa mutalabi ni pun dia ada khilaf ulama berbagai. Yang penting sekarang ni dah jauh dah keturunan Nabi tu. Dah tak ada lah senang ceritanya. Dari qarabah Rasul SAW, kaum kerabat Rasulullah SAW. La yakunu dari qarabah, bukan kaum kerabat Nabi. Sekarang ni dah keturunan lah, kan jauh sangat dah. Dah tak ada qarabah tu lagi dah. Kecuali kalau yang masih nak menjaga lagi tu lain cerita. Kemudian qada zakat. Kalau dulu-dulu duit banyak tak bayar zakat. Dulu-dulu zakat fitrah tak pernah bayar. Boleh tak qada? Jawapannya yajibu qada zakat. Yajib. Ala kullu man istawfa. Istawfa syurutuha. Ke atas siapa, man ni siapa yang telah cukup, istawfa ni cukup syarat wajib zakat. Sampai situ lah. Tu, sampai situ. Markahnya 2. Apa syarat wajib zakat itu? Ialah Islam, merdeka, hur, milkiyah, dia memiliki benda yang dia kena bayar zakat itu kan, memang dia punya, cukup nisab, cukup haul, hawalan, hawalan al-haul, itulah dia. Okey. Hukum mani', orang yang enggan. Mani' ni enggan bayar zakat. Hukum mani'ud zakat. Ada 3 keadaan. 1, mungkir, orang yang ingkar. 2, orang menentang kewajipan. Yang ketiga, bakhil. Jadi mungkir, yang ingkar bayar, dia tak adalah menafikan, memanglah wajib, tapi dia tak nak. Bayar zakat tak nak, bayar zakat tak nak. Mengapa? Tak nak. Jadi apa hukum dia? Wa kana mimman yukhfa alaihi dzalika. Tengok orang yang tak nak bayar zakat tu, kalau wa kana mimman yukhfa alaihi dzalika, kalau dia tak tahu, yukhfa ni tersembunyi, pengetahuan dia, tersembunyi pengetahuan dia tentang kewajipan zakat tu. Maknanya dia tak tahu zakat tu wajib. Likaunihi qaribu ahdin bil Islam, sebab dia baru masuk Islam, kan. Au nasya'a bi badiyah, ataupun duduk di tengah padang pasir, badiyah, ataupun dalam hutan, orang asli. Badiyah juga dah tu. Orang asli duduk dalam hutan, jauh, tak ada campur orang. Ba'idah, yang jauh, badiyah ba'idah, lam yuhkam bi kufri, maka tak boleh dihukumkan kafir. Dia ingkar kerana dia tak tahu. Sebabnya qaribu ahdi bi Islam au nasya'a bi badiyah ba'idah, kan. Maka jawapannya lam yuhkam bi kufrihi. Tu. Ini 2. Poin 2. Poin ketiga, wa yu'arrafuhu bi wujubiha, maka diberitahulah kepada mereka itu tentang kewajipan dia. Ketiga, wa
tu'khadhu minhu, dan diambillah zakat tu daripadanya, kan, diambil, tu'khadhu minhu. Okey, orang menentang pula, jahid bi wujubi zakat huwa, barulah kafir. Okey, satu. Keduanya, yuqtal bi kufrihi, diperangi mereka tu kerana dia tu kufur. Okey, nombor dua, yuqtal di sini bukan dibunuh tapi diperangi, tapi ba'da istitabati, selepas dia disuruh bertaubat. Disuruh taubat tak nak dia, barulah yuqtal bi kufrihi. Okey. Ketiga, bakhil. Siapa mereka tu, kerekut tu? La yuridu ikhraj zakat, tak mahu dia keluarkan zakat. Okey. Jadi hukum dia asin. Okey, asin satu. Tu'khadh minhu qahran. Dua, dia ambil zakat tu daripadanya secara paksa, wa yu'azzaru alaihi, dan dihukum dengan hukum ta'zir. Apa hukum ta'zir? Hukum yang terpulang kepada pemerintah. Apakah hukum yang patut ke atas orang tu tadi, sekira-kira yang boleh memberi kepadanya pengajaran agar dia tak ulang lagi kesalahan tadi. Jadi hukum ta'zir ni dia tak ada satu hukum yang tetap. Dia berbeza-beza antara satu orang dengan orang yang lain, satu keadaan dengan keadaan yang lain. Hikmah masyru'iyatu zakat. Satu, ta'wid al-mu'ti, menyediakan kepada orang bagi zakat itu sifat karam, sifat yang pemurah, dan atak, penderma, kan. Yang kedua, untuk izalatul hasad, izalah, membuang perasaan hasad dengki. Jadi jawapan ni pendek, tak ada bayan kat sini, kan. Jadi kalau dalam SPM dia kena tambah lagi ni, dia punya bayan dia. Kalau macam ni, bagaimanakah, cuba terangkan bagaimana zakat itu boleh menghilangkan perasaan hasad dengki. Ini hanya satu keterangan, dia punya, ini hanya satu kenyataan, tapi penerangan dia macam mana, kan. Jadi poin ni kalau dalam SPM belum cukup lagi untuk mendapat 2 markah. Kemudiannya, tazkiyatun nufus, hikmah dia ialah untuk menyucikan diri. Bagaimana? Macam mana? Bayankan, terangkan macam mana dia dapat menyucikan diri dengan zakat ini tadi. Jadi jawapan ni pun tak lengkap kalau dalam SPM, dalam skema pemarkahan lah. Yang keempatnya, taqribu fawarid al-ijtimaiyah, mendekatkan fawarid jurang kemasyarakatan antara tabaqat al-mujtama', antara lapisan-lapisan masyarakat, kan, dengan zakat itu. Okey, yang kelimanya, tanmiyatul amwal, menyuburkan harta orang yang memberi zakat dan memperbanyakkannya. Ya. Kalau ikut sini pun bayan dia tak ada, kan, bayan dia tak ada. Tapi terpulanglah macam yang dikehendaki oleh panel pentaksir nanti. Okey, tanmiyatul iktisad, menyuburkan ekonomi umat, wa tanzimu dan sistematikkan dia. Iktisad ni ekonomi, tanmiyah tu menyuburkan, dan juga wa tanzim, mensistematikkan dia. Sadat, memenuhkan hajat keperluan fuqara, fakir miskin. Jadi kat sini, oleh kerana kebanyakan ni dia tak ada bayannya, maka mudah-mudahan jemaah pentaksir tu dia akan menerima pakailah semua jawapan-jawapan begini. Ke-8nya, izalatul bukhli, mengikis sifat bakhil dalam hati, min nufus, diri orang yang membayar zakat. Okey. Okey, masail al-muta'alliqah, masalah yang berkaitan. Qabul zakat, menerima zakat, liman la yastahiquha,
Apa hukum dia? Orang tak layak, la yastahiquha kan, tak layak. Apa hukum terima? Jawapannya la yajuz. La yajuz. Itu satu. Idza akhadhaha yajibu radduha. Ni dua. Bila dia ambil, maka yajibu radduha, wajib dia pulang balik. Okey. Okey, nombor dua. Tukar color. Hal tujza, adakah dapat pahala atau diterima daribah, cukai yang dibayar kepada kerajaan negara, adakah boleh dikira sebagai zakat, ganti zakat? Boleh ke tak boleh? Jawapannya la tujza, tak dikira, tak diterima. Sebab li'annaha la tuwazza, tidak diagih, tuwazza diagih ala masarif az-zakat, kepada asnaf, golongan yang berhak menerima zakat. Yang ke last sekali, hal tasqutu zakat bil maut, adakah zakat itu gugur dengan sebab orang tu dah mati? Masih hidup tak pernah bayar zakat, mati dia, sebelum bayar zakat mati. Jawapannya, idza istawfa syurut zakat, bila dah penuh syarat zakat, istawfa ni penuhlah syarat zakat. Okey, mata qabla ayyudiyaha, mati sebelum bayar. Okey, ni satu. Ni dua. Yajibu ala al-warathah, ikhrajuha. Okey, ni tiga. Jadi 3 poin di sini. Maka warisnya lah, ahli warisnya yang wajib membayarkan zakat untuk si mati. Ambil daripada harta waris peninggalan dia tu, dan dia dikira berhutang dengan Allah Ta'ala, ambil sebahagian harta yang ditinggalkan tadi tu untuk bayar zakat. Kalau habis hartanya tu dibayarkan kepada zakat, maka habislah, tak adalah harta peninggalan dia lagi dah, sebab semua dah bayar hutang. Hutang kepada Allah nombor satu, iaitulah haji. Hutang haji kalau mampu tak nak pergi kan. Hutang zakat. Keduanya hutang kepada manusia. Lepas tu keluarkan duit peninggalan dia itu untuk urusan jenazah dia. Lepas tu barulah diagihkan dengan faraid. Kalau orang mati tadi itulah, wallahu ta'ala alam.